Hai, Assalamualaikum dan salam ya cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Okey, dalam episod kali ini saya nak berkongsi dengan korang sikit beberapa isu ataupun beberapa persoalan yang selama ni bermain di fikiran rakan dan rakyat jelata sekalian, iaitu mengenai rim. Ya, betul. Saya pernah cerita pasal rim sebelum ni kan. Weh, selesa sikit duduk macam ni. Okay. Saya pernah cerita sebelum ni pasal rim kan. Bukanlah nak cerita pasal rim tu bagus ke tak bagus. Yang saya nak cerita kali ni sebenarnya mengenai, bang, macam mana saya nak tukar hub? Macam mana saya nak tukar hub? Saya pernah pergi kedai tu tak nak buat. Okay, isu tu ada kedai boleh buat, ada kedai tak boleh buat. Saya pergi kedai, saya nak tukar hub, saya bawa hub sendiri. Saya cakap, saya bawa hub, saya minta upah pasang. Tak nak buat. Dia cakap itu problem lah, ini problem lah. So macam mana bang sebenarnya? Okay, macam ni. Sebelum korang nak tukar hub, okay, tak kira lah korang pakai mountain bike ke, road bike ke, folding bike, fat bike, gravel bike dan sebagainya. Okay, apa benda yang korang perlu tahu ialah kategori bicycle ataupun kategori wheel set, kriteria bicycle, rim yang ada pada basikal korang tu dulu. Okey, sebagai contoh yang ada pada saya sekarang ni ialah rim fiksi. So bila rim fiksi ni, dia datang dengan hub yang pakai spanner ataupun nut. Okay, dia pakai nut. So bila dia pakai jenis nut, kriteria pertama yang korang kena tengok untuk hub yang korang nak beli ialah dia jenis pakai nut. Faham tak? Dia pakai nut juga. Maksudnya kita buka pasang pakai spanner lah sebenarnya cerita. Cakap nut ni kan tak faham. Okay, pakai spanner. Jadi kalau basikal korang yang jenis pakai quick release, so jenis pakai quick release depan dan belakang, korang kenalah cari hub tu. First kriteria ni bukan kriteria overall tau. Ini kriteria yang salah satu kriteria yang perlu korang tengok sebelum beli hub. First kali, kalau dia pakai spanner, kena pakai spanner. Kalau dia pakai quick release, korang kena cari yang quick release. Maksud saya tadi, korang tengok dulu pada basikal yang ada sekarang pada korang. Kalau dia jenis true axle depan belakang, korang kena cari true axle depan belakang punya hub. Kalau dia pakai boost, kena cari boost depan belakang. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, ini kita cerita nak tukar hub tau. Okay. Yang keduanya, ada kebarangkalian bila kita nak tukar hub ni, ada benda yang patut juga korang tukar ialah spoke. Okay, spoke. Kenapa spoke? Sebab, okay, korang dah dapat hub tadi, mungkin sebenarnya korang boleh tengok dekat sini. Ini kita panggil bibir hub. Kadang-kadang bibir hub ni ada setengah brand dia tinggi tau. Okay, sebagai contoh macam ni saya tunjuk bila bibir hub ni asal basikal korang. So bila bibir hub dia sedikit tinggi, korang tak nampak kan belakang ni kan, so dia tinggi sikit, jadi spoke ni jadi terlebih panjang tau. So dia jadi terlebih panjang. Problem dia, kebarangkalian korang kena potong spoke, buat thread baru ataupun tukar spoke yang baru. Okey, itu kalau bibir dia terbesar lah, tertinggi. Kalau korang punya asal tu bibir dia tu, maksudnya bibir maksud saya bulatan ni, okay, bulatan ni dia tinggi sikit. Okey, itu kalau yang asal tinggi, asal rendah, korang nak tukar dia tinggi sikit. Kadang-kadang pattern ni lain-lain kan, bukan kita nak pun sebenarnya bentuk yang macam tu. Tapi bila kita tukar pada yang bibir tinggi tapi hub baru yang kita nak beli tu dia rendah macam ni, kebarangkalian pula kena tukar spoke. Sebab apa? Sebab spoke ni tak sampai, sebab bibir asal korang tadi tu tinggi. Okay, tinggi. So bila bibir yang baru tu rendah, so spoke ni tadi dia tak sampai nak ikat kat sini. So ada kebarangkalian untuk tukar spoke. Faham tak? Sebab itu kadang-kadang ada setengah kedai dia cakap kena tengok dulu. Bukan boleh main tukar je, kena tengok. Sebab kadang-kadang spoke ni, untuk pengetahuan korang,
panjang dia ni terlalu banyak sizing. Ada 272, 275, 273, 292, 293, 268, 254, 278, 293, 283. Banyak. So tak semua kedai dia akan simpan saiz-saiz tu yang ada tu tau. Jadi kalau korang punya hub tu special sizing ke apa semua, memang kedai tu takkan buat. Kecuali kalau kedai tu ataupun orang tu memang dia buat specialist untuk rim dan dia ada semua sizing tu, korang boleh accept. Dan nak tak nak terpaksa tukar lah sebab dia punya panjang tak sama. And then untuk beli spoke baru, kadang-kadang ada setengah brand bila kita beli spoke dia datang dengan nipple puting kat atas ni. Ni kecil-kecil ni kita panggil nipple puting. Okay, puting ni ada setengah brand memang bila beli spoke dia datang dengan nipple. Okay, ada setengah brand pula dia tak ada. Jadi kalau korang dapat kena beli spoke yang baru ada nipple tu, terus pasang, tak perlu nak tukar-tukar. Dan lagi satu nasihat saya punya tips, nipple ni tolong jangan pakai aluminium, pakai beras ataupun tembaga lah bahasa mudah dia. Sebab apa? Sebab aluminium ni sebenarnya macam barang racing tau. Barang racing, bila barang racing ni maintenance kita tu kerap. Jadi kalau kita nak pakai untuk long term tak sesuai. Sebab apa? Sebab dia jenis rapuh. Meski rapuh, dia tetap akan pecah. Dia bukan rapuh semata-mata. Jadi bila dia rapuh, contoh lah, setahun sekali korang nak pergi hantar alignment rim kan, bila nak hantar, mekanik nak buat, pusing sikit je, pop, patah. Pecah satu kat sini, boleh lari tau semua ni sebenarnya. Korang kena ingat tu. Bukan kaleng-kaleng. Lepas tu kalau patah spoke ke, pecah nipple ke, kalau pergi hantar kedai cas mahal tu, dia bukan buat kat sini tau, dia buat semua sekali nanti. Sebab satu problem, semua gelong. Itu yang korang kena tahu. Ni saya cerita terus terang, bukan cerita tipu-tipu punya. Okay, so kalau boleh, kalau korang tengok lah, banyak yang colour-colour. Ada warna merah, warna biru, kuning, gold, orange, macam-macam colour lah nipple kan. Kebanyakan yang tu aluminium, memang ringan. Tapi dari segi kualiti, sendiri mau ingat lah, kalau saya cantik kat sini setakat sikit je, tak apa lah. Yang penting tahan. Saya bawa basikal pun tak adalah rasa nak pening sangat bila nak problem apa-apa, nak alignment ke, nak throwing ke kan. Tu lagi bagus. Yang seterusnya, rim, kalau korang tukar hub, make sure lubang yang ada kat sini, korang kira berapa lubang. Contoh kata 32 dekat sini, mesti sama lah dekat 32 kat sini. So kalau hub korang asal 30 lubang, kena cari hub yang 32 lubang juga. Kalau korang cari 36 ke 24 ke, dah tentulah tak sama dek. Itulah cara kalau korang nak beli hub sebelum tukar hub. Sebab itu kos untuk tukar hub sebenarnya bukanlah semata-mata kos pasang dan buka sahaja. Dia akan jadi bertambah dekat mana, iaitu hub tadi korang dah beli, contoh kata hub tu korang beli 500 pasang. Okey, nak pergi pasang, kedai pasang 150 sepasang. Okey, depan belakang. Okey. Kemudian kalau kata spoke ni tak cukup saiz, terpendek, kena potong, buat tray baru, ada kos dia. So kalau tak cukup panjang, kena cari spoke yang panjang. So ada kos dia. Jadi dekat situ sahaja, plus minus 200 tak lari. Just in case. Saya tak cakap sepatutnya. Just in case kalau kelak korang kena semua tu lebih kurang sizing sama, mudahlah, korang just bayar je lah upah pemasangan. Kalau kita nak cakap pasal hub tadi, ada yang tanya road bike, folding bike, mountain bike dan sebagainya. Pada saya sendiri, sejujurnya aku tak bisa. Hub yang sesuai untuk ditukar hanyalah mountain bike, folding bike, fat bike dan sebagainya. Untuk road bike, saya sendiri tak suggest. Terus terang saya cakap, saya tak suggest. Sebab apa? Road bike dia punya tension ni tak sama macam basikal-basikal yang lain. So bila dia tak sama dengan basikal-basikal yang lain ni, kebarangkalian bila kita dah pasang nanti, dia akan cepat longgar tau. Sebab original rim daripada kilang, dia dah throwing betul-betul ketat untuk road bike. Jadi bila dia tukar hub, nak dapat tension yang betul tu memang susah. So bila ada vibrate sikit ataupun lonjong sikit pada rim ni, mulalah korang rasa macam naik kuda. Sebab kita nak pump tayar ni keras, jadi kita akan rasa lebih benda-benda yang kecil-kecil macam tu kita akan terasa. Jadi
Kalau korang nak tukar hub untuk road bike, saya suggestkan simpan duit sikit, simpan duit, ada rezeki lebih sikit, beli rim yang baru. Itu lagi bagus. Rim maksudnya one set lah, sepasang. Jangan beli hub saja. Tapi kalau pakai mountain bike, basikal-basikal lain, korang nak tukar yang bunyi nyaring lagi apa semua kan, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mountain bike ni tekanan dia tak sama dengan road bike. Road bike ni dia high pressure low volume tau tayar dia. Kalau mountain bike pula dia low pressure high volume. So tekanan dia berbeza. Pasal boost, ada yang tanya pasal boost punya hub kan. Boost punya hub sebenarnya tak apalah, saya cerita nanti punya video lah, nanti tak ada konten. Kalau korang yang jenis nak beli one set lah, maksudnya one set yang custom, kita panggil custom, beli hub saja, spoke saja, rim saja, sebelum korang nak beli, kalau kita cakap tadi, kita mungkin boleh tengok refer pada yang sebelum ni kan. Tapi kalau yang tak ada tu, nak buat satu set yang baru, sebelum korang beli hub, macam tadi sama, korang kena tengok jenis hub yang asal pada basikal yang korang nak buat tu nanti macam mana. Yang keduanya, spoke ni, panjang spoke ni korang kena ukur ikut saiz tayar. Sebagai contoh, kalau mountain bike untuk basikal 29 inci selalunya 291 mm hingga 295 mm panjang dia. Okay, panjang dia. Walaupun 1 mm beza, sebenarnya kalau kurang terlebih satu tu pun ada efek sebenarnya pada mekanik masa nak buat nanti. Tak percaya, korang tanya mekanik yang korang kenal. Okey, yang seterusnya, lubang tadi normal, memang kena ikut lah berapa banyak lubang, itulah banyak spoke yang korang ada. Okey, yang seterusnya, nipple tadi macam saya cakap, kalau boleh cari beras ataupun stainless steel. Itulah sedikit saya punya perkongsian untuk minggu ni mengenai rakan-rakan yang berhasrat dan berhajat nak tukar hub ni, nak beli hub dekat online, dekat eBay, kat mana-mana tu. First kali korang kena tengok tu dulu dan tengok pada ukuran. Dan paling penting, kalau boleh refer lah pada seller yang korang nak beli tu dan minta advice dia walaupun korang nak beli. Tapi kalau boleh, belilah korang dengan dia. Jangan pula korang banyak tanya tapi tak beli. Itu nanti kan dia perangkuk korang, baru korang tahu. Okey, itu dia, sekian saja minggu ini, sedikit info mengenai apa yang korang perlu tahu sebelum tukar hub basikal. Jadi jika ada sebarang pertanyaan, ada sebarang persoalan dan juga sebarang pendapat, korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah ni dan saya akan cuba jawab dalam persoalan minggu ini, episod-episod yang akan datang. Bertemu lagi dalam minggu akan datang. Bye. Assalamualaikum.